Selamat sejahtera, cikgu ucapkan kepada pelajar yang dikasihi sekalian. Semoga semua dalam keadaan sihat. Hari ini cikgu akan ajar tajuk iaitu kata pemeri. Jadi kita akan terus lihat nota yang paparan skrin. Terdapat dua jenis kata pemeri, iaitu yang pertama, kata pemeri adalah, dan yang kedua ialah kata pemeri ialah. Jadi sini kita akan lihat. Biasanya kesalahan yang biasa dilakukan oleh pelajar ialah pelajar tidak dapat bezakan penggunaan kata pemeri adalah dan kata pemeri ialah. Jadi kita akan lihat bagaimana kita nak tahu bila guna kata pemeri ialah dan bila kita gunakan kata pemeri ialah. Jadi sini sebenarnya bukan maksud kata pemeri ialah penggunaan sepatutnya, bukan maksud. Jadi penggunaan biasanya penggunaan kata pemeri ialah kita gunakan di hadapan frasa nama ataupun kata nama. Jadi sini penggunaan kata pemeri ialah. Memang kita akan gunakan di hadapan frasa nama. Dan ingat, kedua-dua kata pemeri ini kita tak gunakan di hadapan frasa kerja. Tidak. Memang tidak dibenarkan. Sebab memang melanggar hukum tata bahasa. Jadi kita akan lihat contoh. Contoh yang ada bagi kata pemeri ialah kita ada 3 contoh. Yang pertama, rumah yang cantik itu ialah rumah Encik Mazlan. Jadi ialah belakang ni adalah frasa nama iaitu rumah Encik Mazlan. Jadi yang ini saya rasa memang kita ialah memang penggunaan ialah lebih banyak daripada adalah. Biasanya. Yang kedua, ayat yang kedua, emak ialah seorang guru. Emak saya, kalau boleh kita tambah lagi. Ibu saya, emak saya ialah seorang guru. Jadi seorang guru ialah frasa nama. Dan ayat yang ketiga, agama rasmi negara, negara sepatutnya huruf kecil lah, N kecil. Agama rasmi negara kita ialah agama Islam. Jadi agama Islam sama juga frasa nama. Jadi itu bagi kata pemeri ialah. Jadi sekarang kita akan lihat kata pemeri adalah. Kata pemeri adalah biasanya kegunaan biasanya kita dapat lihat penggunaan kata pemeri ialah kita menunjukkan persamaan sebab ialah sesuatu. Kalau adalah menunjukkan huraian ataupun keterangan, dia memberikan maklumat, menerangkan sesuatu. Jadi sini penggunaan formula dia ialah kata pemeri adalah hadir di hadapan frasa adjektif dan juga frasa sendi. Ataupun kita boleh juga panggil frasa sendi nama. Jadi sini kita ada 3 ayat juga. Yang pertama, meja yang dibeli itu adalah daripada kayu jati. Jadi sini adalah daripada kayu jati. Ayat ini daripada kayu jati ini ialah frasa sendi nama. Daripada ialah kata sendi nama, kayu jati ialah frasa nama. Jadi kita akan bentuk frasa sendi ataupun frasa sendi nama. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, warna kasut abang adalah hitam. Hitam ialah kata adjektif warna. Jadi hitam. Jadi memang kita gunakan adalah. Bagi ayat 1 mungkin cikgu nak tambah sikit. Ayat 1 ini kalaulah contohnya meja itu, meja yang dibeli itu kalau cikgu tak gunakan adalah diperbuat daripada kayu jati. Kita kalau diperbuat, kita tak perlu gunakan kata pemeri. Diperbuat daripada kayu jati. Memang ayat itu betul. Kalau kita gunakan adalah diperbuat, salah. Sebab memang kita tak gunakan kata pemeri di hadapan kata kerja ataupun frasa kerja. Yang ketiga, ayat 3. Tujuan pertandingan itu diadakan adalah untuk mencungkil bakat baharu. Jadi kita tak gunakan lagi baru, kita gunakan baharu. Mungkin cungkil bakat baharu pelajar. Jadi sini adalah untuk. Untuk ni di sini kita anggap untuk ni sebenarnya kata hubung. Sebab frasa sendi nama hampir sama dengan kata hubung. Jadi itu bagi penggunaan kata pemeri adalah. Sekarang kita akan teruskan lagi. Kita akan terus lihat nota tambahan. Pada umumnya, kata pemeri tidak hadir bersama-sama dengan kata nafi'ah. Jadi sini ada tambahan. Jadi kita tidak
kita tidak gunakan kata nafi bersama dengan kata pemberi. Jadi sini yang salah. Okay, kita lihat kesalahan ayat. Siswa Azhar yang baru lulus itu ialah bukan pengetua maktab. Kita tak gunakan ialah bukan. Kita terus gugurkan ialah. Sepatutnya ayat ini ialah siswa Azhar yang baru lulus itu bukan pengetua maktab. Ataupun ayat yang kedua. Arahan itu adalah bukan untuk semua pegawai. Tak gunakan, kita tak gunakan adalah, kita gunakan. Ayat yang betul ialah arahan itu bukan untuk semua pegawai. Jadi penggunaan kata pemberi kita tidak guna bersama dengan kata nafi. Jadi ini perlu ingat. Okey, seterusnya ada lagi tambahan. Kata pemberi tidak boleh hadir di hadapan frasa kerja. Ini tadi cikgu dah beritahu. Penggunaan kata pemberi adalah dalam ayat-ayat berikut dianggap menyalahi tata bahasa Melayu. Jadi kalau anda perhatikan, adalah kita memang tak gunakan di hadapan frasa kerja ataupun di pangkal ayat, di depan ayat. Kita tak gunakan. Contoh ayat adalah diberitahu, kalau boleh kita tambahkan bahawa adalah diberitahu bahawa sekolah akan ditutup esok. Jadi sepatutnya dengan ini, kita gantikan dengan ini, gantikan adalah. Dengan ini diberitahu bahawa sekolah akan ditutup esok. Okay, ayat itu gramatis. Ayat ini betul. Ataupun anda diberitahu bahawa, ataupun ibu bapa diberitahu bahawa, tuan-tuan diberitahu ataupun tuan-tuan puan-puan, dengan hormatnya diberitahu pun boleh. Jadi ini ialah penggunaan suatu ayat yang betul. Adalah kita tak gunakan di hadapan ayat ataupun di pangkal ayat ataupun di depan kata kerja ataupun frasa kerja. Okey, sama juga contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, kalau perhatikan sini, adalah diisytiharkan bahawa hari raya puasa jatuh pada hari Selasa. Jadi ini bulan puasa dah dekat. Jadi minggu depan kita akan, umat Islam akan mula berpuasa. Jadi memang saya rasa memang selalu kita dengarlah kesalahan pelajar ataupun kita selalu dengar salah penggunaan adalah di hadapan. Jadi ayat yang betul sepatutnya, dengan ini diisytiharkan bahawa hari raya puasa jatuh pada hari Selasa. Jadi penggunaan ini tepat. Dan yang ketiga, adalah tak gunakan di hadapan kata kerja, iaitu disebabkan kata kerja pasif. Kegagalan projek itu adalah disebabkan oleh kecuaian pihak pengurusan syarikat itu. Yang ini saya rasa kesalahan ini memang kerap dilakukan, selalu dilakukan oleh pelajar. Struktur ayat yang betul ialah kegagalan projek itu disebabkan oleh kecuaian pihak pengurusan syarikat itu. Jadi ayat ini kalau perhatikan, kita gugurkan kata pemberi adalah. Jadi ingat, bagi cikgu rasa penggunaan ialah adalah. Biasanya penggunaan ialah lebih kerap, lebih banyak. Adalah kurang sedikit. Jadi adalah di hadapan frasa adjektif dan juga frasa sendi. Jadi ingat, jadi dari segi hukum ataupun formula bagi kata pemberi. Jadi ingat penggunaan, iaitu sini. Yang ini ialah kita gunakan di hadapan frasa nama ataupun frasa kata nama. Adalah kita gunakan di hadapan frasa adjektif ataupun frasa sendi nama. Jadi itu dari segi formula ataupun dari segi cara kita nak ingat penggunaan kata pemberi ialah dan adalah. Jadi itu secara ringkas. Jadi sini saya rasa untuk yang latihan ini cikgu rasa kita akan bincang bersama. Cikgu akan bimbing anda buat dan kita akan bincang bersama. Jadi ada 10 soalan untuk yang soalan objektif. A dan B saja, betul salah. Jadi kita akan bincang bersama. Soalan pertama. Hari ini ialah hari jadi Ahmad. Jadi betul ataupun salah, hari jadi. Jadi ayat ini sepatutnya betul. Ialah hari jadi. Kita tak gunakan adalah. Hari jadi hari apa? Jadi memang hari jadi Ahmad ialah frasa nama. Yang kedua, makanan kegemaran saya adalah nasi goreng. Jadi ayat ini betul ataupun salah? Cuba fikir. Nasi goreng ialah sejenis makanan.
Jadi biasanya nasi goreng kita akan nasi goreng itu ialah frasa nama. Jadi frasa nama kita gunakan kata pemberi ialah. Jadi bagi soalan 2 jawapan salah. Kita gunakan ayat yang betul sepatutnya kita gunakan ialah. Okey, yang ketiga, ayat 3. Harga barangan yang dijual di pasar raya itu adalah berpatutan. Okey, jadi berpatutan ialah golongan kata apa? Okey, cuba fikir. Jadi berpatutan, betul tak penggunaan adalah? Adalah kita gunakan di hadapan frasa adjektif dan juga frasa sendiri nama. Okey, jawapan 3 jawapan betul. Iaitu adalah berpatutan. Berpatutan ialah golongan kata adjektif. Kata adjektif. Senang saja kita nak ingat yang itu uji sama ada perkataan itu ialah kata adjektif atau tidak. Kita gunakan kata penguat. Contohnya cikgu gunakan kata penguat sangat. Okey, jadi adalah sangat berpatutan. Okey, boleh. Jadi kita dapat uji gunakan sangat. Soalan 4. Cita-cita saya adalah menjadi seorang pakar jantung. Jadi adalah di sini di hadapan kata kerja menjadi. Jadi ayat ini memang salah. Jadi bagaimana kita nak ubah ayat ni? Cita-cita saya adalah kita tambah satu perkataan. Iaitu kita tambahkan adalah untuk menjadi seorang pakar jantung. Jadi ayat 4 salah, kita kena tambahkan untuk. Iaitu kita anggap itu ialah kata sendiri nama ataupun kata hubung pun boleh lah. Sebab untuk boleh jadi kata hubung ataupun kata sendiri nama. Okey, yang ayat 5. Soalan 5. Bertanggungjawab adalah sifat yang terpuji. Okey, jadi sifat yang terpuji, sikap. Okey, jadi ini ialah frasa nama. Okey, jadi bertanggungjawab ialah sifat yang terpuji. Bukannya adjektif, bukannya frasa sendiri. Jadi yang ini saya rasa memang pelajar selalu lakukan kesalahan inilah. Dia gunakan adalah. Sepatutnya kita gunakan ialah. Jadi bagi ayat ini yang lebih baik kalau kita tulis ayat ni. Sikap bertanggungjawab ialah sifat yang terpuji. Ialah amalan yang terpuji pun boleh. Amalan pun ialah frasa. Amalan yang terpuji pun ialah frasa nama. Jadi bagi 5 jawapan salah. Okey, yang 5 soalan yang berikutnya nanti cikgu akan ini yang perlu kamu buatlah. Okey, kamu buat. Jadi yang ini cikgu tak bincang bersama. Jadi cikgu nak kamu buat salin soalan dan cuba buat. Okey, termasuk juga yang sini. Okey, ada lagi 10 soalan. Pilihan. Okey, penggunaan ialah ataupun adalah. Okey, jadi cuba uji diri anda. Kalau anda dapat semua betul. Okey, kalau pelajaran dapat semua betul, bagi cikgu anda sudah menguasai penggunaan kata pemberi ialah adalah. Sekiranya anda melakukan kesalahan bagi cikgu, anda masih kurang menguasai ataupun anda masih kabur dari segi penggunaan kata pemberi. Jadi cikgu berharap anda boleh menguasailah kata pemberi ini sebab yang ini memang perkara yang kecil. Jadi cikgu berharap anda semua mampu menguasai tajuk kata pemberi hari ini. Okey, jadi itu saja tajuk PTPR hari ini. Jadi sekian, terima kasih.